Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, ibu-ibu sekalian, kehidupan ni adalah satu perjalanan, dan perjalanan yang betul, jalan yang betul akan mencapai tujuan. Perjalanan yang salah akan sampai kepada tempat yang kita semua tak suka. Siapa pun tak suka, iaitu neraka. Jadi perjalanan yang dibuat ni, kalau perjalanan tu perjalanan yang betul, akhir tujuan, tempat yang dia sampai ialah syurga. Tempat tu semua manusia suka lah, tak? Allah buat tempat tu. Di mana tempat tu ialah tempat apa saja nak. Apa saja nak, dapat. Pertama, apa saja nak, dapat. Apa saja diminta, diberi. Itu lain tu. Satu yang diminta, mulut keluar, saya ni. Satu lagi, apa saja yang tak payah minta, diberi, dapat. Itu dia apa maksud syurga. Penjara, apa nak tak dapat, apa minta tak diberi, namanya penjara. Jadi kalau kita nak syurga, nak diberi, nak dapat, diminta diberi, maka kena jadi dunia ni penjara. Sebab itu Allah, Nabi bagi tahu, kita punya hidup di dunia ni umpama penjara. Nak, tak dapat. Minta, tak diberi. Sebab di dunia kita kena buat bukan apa kita nak. Kita kena buat apa Allah nak. Sebab itu kita tak boleh buat apa kita nak. Kalau kita nak buat apa kita nak, kan, perjalanan kita tu tak menuju syurga. Perjalanan kita tu adalah perjalanan menuju neraka. Sekarang tuan tengoklah, mana jalan tuan ikut. Tak payah jauh-jauh tengok orang, tengok diri kita lah. Saya ni ikut jalan apa ni yang saya suka. Jadi disuruh buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, cegah kemungkaran, tak mau. Diajak mengucap, okey, boleh. Itu tak payah, tak susah. Suruh Sufyan mengucap, boleh. Ada juga manusia ni mengucap tu tak nak. Mengucap tu tak nak. Mengaku yang tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Mengaku dengan mulut je, belum tak.
Banyak manusia di dunia ni, bukan sikit. Bilion tak nak mengucap. Walaupun dia ajar, tak nak. Tak nak mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Bilion 7 bilion rupa. Adalah lebih kurang 1 bilion yang nak mengucap, nak mengaku macam Rashidi. Jadi Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Dia kata setakat tu je aku nak. Macam siapa? Macam siapa? Sufyan. Sufyan mana? Malik. Sufyan Malik dia kata mengucap boleh lah. Lepas tu bila dah diusaha kat dia kan, dia nak semayang sikit, tapi tak mau betul-betul. Semayang berjemaah Sufyan, kita kata. Semayang Jumaat? Tak nak. Semayang mana-mana sendak. Macam kan? Semayang mana-mana sendak. Itu dah tak macam penjara dah. Dah tak macam penjara. Ikut suka hati. Buat kerja dakwah Sufyan. Ya ke? Mengajak orang kepada mengucap kalimah kafir. 10 minit boleh lah. Bila apa Sufyan buat? Bila dia tak pernah datang baik ceramah dulu. Pagi-pagi tak pernah datang. Jadi kadang dia datang lah. Orang dah pergi, dia telefon. Dia join orang tu. Dia dah lambat lah. Bila orang tu nak balik, dia balik. Dia pergi 10 minit ni. Sufyan ni buat kerja ikut penjara, sukati. Masih sukati lagi. Jadi Sufyan Malik ni, dia mengucap kalimah tapi dia tak mau hidup macam dalam penjara kat dunia ni. Iaitu ikut suka Allah, cara Allah mau. Tak mau. Satu, ikut suka Allah. Cara pula bukan boleh cara sendiri. Cara yang Allah mau. Cara tu cara Muhammad SAW. Dan yang tahu tu orang alim. Kena dengar cakap dia. Saya ikut Nabi. Orang alim saya tak ikut. Alah, tak boleh lah. Kau tahu ke? Macam Sufyan, dia tahu ke 45 minit yang dimaksudkan satu seketika di pagi dan di petang tu, seketika, sesaat tu makna seketika. Seketika tu berapa lama? Sufyan tahu ke tak percaya? Tak, dia buat sendiri. Orang penjara kata tu, warden dia tu, ulama Nabi-Nabi, petang paling kurang 40 minit. Baik seketika tu 1,5 jam. Tak mau. Saya bukan dalam penjara, saya tak mau. Jadi macam tu lah. Yang selain banyak tu, yang tak nak mengucap pun, apa pun tak nak. Pergi dakwah, buat gas tak nak. Ada yang pula, saya boleh dakwah tapi tak nak cara tu. Banyak cara ada. Macam setengah-setengah orang yang konon-konon pandai, kita cakap dia kita buat. Tapi dakwah bukan satu cara je dia kata. Saya tak mau cara yang dah ditentukan, tak mau. Cara saya. Dia cakap. Dia kata banyak cara tu sebab dia tak nak ikut cara yang Allah mau. Tu cara Muhammad SAW. Pergi rumah orang. Lagi dia tak mau rumah orang kafir. Ini tak mau. Tak mau. Kita orang Islam. Ini cara sendiri juga. Bukan dalam penjara tu. Tak ikut peraturan warden penjara. Macam orang jemaah tabligh. Dia tak nak dakwah bukan Islam. Kita bukan tak nak, belum masa lagi. Ini cuma namanya keling. Keling tau. Keling ni dia pandai tipu orang tau. Macam-macam cara dia tipu orang. Salah satunya kita tak buat dakwah. Kita bukan tak nak dakwah bukan Islam. Belum masa lagi. Itulah cara keling. Keling, menipu siapa? Menipu orang, menipu Allah yang dia ni bukan tak nak buat. Padahalnya sebenarnya dia tak nak buat, kan? Sebab itu dia cakap belum masa. Bila masa kau nak buat? Tanya dia. Tak tahu. Bila tanya keling tu lagi, bila masa kau nak buat? Tak tahu. Dari dulu lagi kau tak buat.
Kan? Dah 100 tahun dah. Kau cakap belum masa. Dia tak nak kata dia tak mau buat. Dia kata dia buat. Tapi belum masa lah. Itu semua namanya cakap apa? Cakap siapa? Cakap apa? Keling. Orang kata ni kau ni keling lah. Orang yang cakap kau ni keling ni maknanya cakap kau yang pandai ni. Jadi orang keling ni takkan selamat lah. Kalau perangai ni dia tak berhenti. Keling. Saya ingatkan keling yang tak semayang aja, yang pandai cakapnya tu. Rupanya yang semayang, yang katanya ke hafal Quran mah. Ingatkan yang dah hafal Quran ni tak adalah yang orang Melayu cakap kalau keling dengan ular bunuh keling tu. Rupanya keling ni penipu. Orang keling mesti tak suka dengan cakap saya ni. Tapi inilah yang kebenaran. Saya dulu tak percaya juga. Bila saya ikut jemaah tabligh banyak keling kan. Saya ingat mungkin keling-keling ni bagus tak. Datuk nenek saya cakap keling ular bunuh keling. Teruk sangat keling ni kan. Buruk pada ular. Bila saya dah buat ni, dia cakap tak, kami tak, bukan kita tak nak dakwah bukan Islam. Belum masa lagi. Saya betul keling. Betul-betul nenek moyang aku ni pandai bijak. Jadi kita orang Melayu sekarang ni masih lagi ingat keling dah berubah. Tak ada berubah. Yang dikatakan ulama tu warisatul anbiya tu, yang Rashidi cakap ulama warisatul anbiya tu pun macam mula juga. Taubat ikut keling. Jangan ikut keling. Kalau ikut dia berhati-hati cakap. Jangan. Dia cakap belum masa lagi. Jadi Sufyan ni antara keturunan keling. Sufyan Malik ni. Saya tanya Allah, Samad keturunan keling pasti. Siapa? Pendi ada keturunan keling juga. Rashidi ada keling juga. Ini semua perangai buruk. Kalau perangai ni tak diberhentikan, tak boleh berjaya. Jadi keling tu dia tak mau ikut penjara juga tu. Belum masa lagi. Kita tak boleh cakap macam tu. Tandanya kita tak mau buat. Tak boleh. Kita betul kena buat macam mana kita diberitahu oleh Allah melalui Nabi kita. Kita kena jumpa semua orang, ajak mereka kepada Allah. Dan itulah ayat Quran tu pun jelas. Kuntum, kamu ni makna semua yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan kuntum tu, bukan untuk orang bukan Islam. Orang yang mengaku tadi tu, yang mengaku kat mulut tadi tu. Kuntum, kalau Melayu dia tak minat tahu tu, dia minat melagukannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu je depanan. Dia minat tu je. Dia tak keling, tapi suka menyanyi. Suka seronok. Tak mau kerja. Keling tu tadi dia suka menipu. Yang Melayu ni tak suka kerja. Quran pun dia suka menyanyi je. Dia tak suka buat kerja. Dia pun tak nak penjara juga. Malas. Dia suka apa? Makan, minum, kalau boleh rehat, banyak duit tanpa kerja, bersetubuh. Inilah idaman semua orang Melayu. Idaman orang Melayu, kalau boleh duit banyak, kerja tak ada, makan, minum, rehat, bersetubuh. Bas. Ini dia nak syurga ni. Kalau kau nak syurga, kerja tak nak,
Tak boleh. India kerja kuat nak dunia. Dia pun cakap kalimah betul, tipu punya. Aduh, silap-silap kalimah pun tak diterima. Suka sangat menipu macam mula. Jadi setiap orang ni ada dia pun kelemahan lah. Setiap kaum ni dia tak ada betul-betul nak macam dalam penjara, tak ada. Orang Melayu ni dia kata kat dunia ni kita masuk surga. Tak payah penjara. Kerja apa untuk dunia pun kita tak nak. Untuk agama pun kita tak nak. Kita nak rehat. Jadi bila kerajaan ni dia punya, Melayu ni kan, dulu British punya. Dia ambil kerajaan ni, bawah dia semua keling Cina. Dia kata keling kau boleh kerja, Cina kau kena kerja. Siapa pun kena kerja kecuali kita Melayu. Kita jadi ketua, suruh sini suruh situ, kita dapat cukai. Lepas tu kita dapat lesen, balak sana, lesen apa-apalah, pertama balak lah kan? Dan kita duduk saja. Cina kerja, Cina lah memang balak ni. Cina keling kuat kerja untuk dunia lah. Melayu rehat. Jadi menteri besar. Lepas tu dia nak suka balak ni, dia tak suka angkat balak bekerja, lesen berapa mau kasih. Lepas tu dia cakap kita kena banyak balak, membalak sebab harimau suka. Menteri besar dia kata kita kena banyak balak. Kenapa? Harimau suka. Aduh, semua orang dah naik heran lah. Termasuk yang Melayu, yang malas juga tu. Dia tak tahu Melayu ni dia tak suka kerja, dia suka duit. Selagi Melayu ni dia tak berubah, dia tak akan dapat syurga yang betul. Tak nak ikut. Cina, kita nak kerja dunia. Lepas tu kita seronok. Cina tahu dia kerja, tak mau rehat dia. Tak kerja mati oi, duit tak ada. Jadi Cina memang kerja kuat. Lepas tu dia seronok, masya-Allah, dalam syurga. Minum arak, perempuan, makan, minum Cina. Negeri ni tak maju dengan dunia kalau Cina tak ada. Bukan sebab Cina ni kerja kuat. Satu dia kerja kuat, satu dia belanja kuat. Tak ada kedai kalau Cina tak ada. Siapa nak makan? Keling, alah, keling ni kedekut. Dia kerja kuat juga, tapi malas juga. Dia pun macam Melayu sikit. Tapi ada juga keling kena kerja lah dia. Dia tak ada pilihan. Keling yang masuk Islam ni memang kuat kerja, nak dunia je. Lepas suka tipu. Pergi keling-keling semua tipu. Tapi nak duit. Melayu tak nak kerja, nak duit. Cina je yang kuat kerja. Sebab itu Cina kata Melayu ni malas. Dia tak cakap Melayu penipu, keling penipu. Tapi dua-dua ni nak duit. Keling dia nak menipu, tak nak kerja, nak duit. Melayu tak nak kerja, nak duit. Puncanya semua nak jadikan dunia ni syurga. Tapi dia tak tahu, kalau kau tak nak kerja yang seperti mana Allah mahu, buat kerja dakwah ni dan mengucap, kau tak dapat iman, kau tak dapat amal, kau tak akan dapat syurga, kau hanya dapat neraka. Macam itulah. Cina masuk neraka, keling masuk neraka, Melayu masuk neraka, orang putih masuk neraka, Bengali masuk neraka. Apa lagi kaum yang banyak kat dunia ni? Semua masuk neraka. Sebab semua tak nak penjara, tak nak kerja. Penjara tu maksudnya hidup dalam dunia ni
kena jadi penjara. Hidup dalam dunia ni kena kerja. Terutama bukan kerja untuk dapat duit dia. Yang pertama penting, kerja untuk dapat iman. Dia tak nak. Dia nak syurga je, tak nak penjara. Jadi Malaysia ni, dunia dia maju kerana Cina banyak. Saya bukan nak merendahkan Melayu, keling tak ada. Cuba Cina semua hilang kat Malaysia ni. Yang bekerja kuat tak ada, yang berbelanja kuat tak ada. Apa ada Melayu ni? Kata Mahathir kampung baru je ada. Jadi jangan mau marah kat Cina tu. Keling dengan Melayu ni kena marah diri dia sendiri. Tak suka kerja. Melayu tak suka kerja, suka berbelanja. Keling tak suka kerja, simpan duit, kedekut. Kalau kita buka restoran tak ada keling datang. Ada keling. Keling ada, suka makan-makan, beli-beli. Tak ada kan? Tak ada. Tengok saja hari raya Taipusam, hari raya Pabali. Dia sibuk dengan urusan dia je. Kedai tak ada bukanya, tak ada orang beli. Tapi sekarang dia dah ikut sikit style Melayu kan. Tak ada dia orang beli baju, tukar, makan, tak ada. Dia hanya semayang aja keling, simpan duit dah banyak. Cina tak. Cina dia tak ada hari raya dia. Dia ada tahun baru, raya tak ada. Dia hari-hari raya. Bila banyak orang membeli, banyaklah kedai, banyaklah orang suam makan. Majulah negara tu. Tengok India. Saya pergi India banyak kali. Mana ada banyak restoran, dia makan untuk hidup je ada. Restoran yang mewah ni ada satu dua je. Susah nak cari. Dekat Nizamuddin tu ada satu. Itu je lah. Itu je lah restoran kita boleh pergi. Orang Indonesia pun tak suka juga berbelanja-belanja sangat. Tapi yang Melayu ni suka. Tapi dia orang ni nak syurga lah. Kita kat dunia ni kena macam penjara. Kita kena ikut perintah orang yang buat dunia ni, yang buat penjara tu, iaitu Allah. Caranya mesti cara Muhammad SAW. Itu kita nak. Keling tak nak, Melayu tak nak. Melayu ni baik sikit nak mengucap, tapi nak ikut tak nak. Yang keling mengucap setengahnya tak, tapi kaki tipu. Belum masa lagi. Inilah bukti keling ni suka menipu. Menipu Allah. Jadi orang yang tak mau buat kerja, yang tak mau buat kerja macam Melayu, dan keling yang tak mau buat kerja dan menipu, dan Cina langsung tak mau buat kerja yang Allah suruh, mau dunia aja, semuanya jadi ahli neraka. Jadi semua keling Cina, Melayu ni dalam neraka ni, ayah awak sana sini juga kah? Kata Cina ni. Saya ingat awak Islam. Ayah awak pun sini kah? Ayo. Keling ke yang Islam tu ke? Sini juga awak duduk kah? Awak main dulu dalam dunia. Mari saya punya rumah. Tak ada. Kamu main kedekut dulu. Apa sudah jadi? Dah berbual. Tak ada berbual dah. Semua dah menyesal. Jadi semua gagal. Yang mengucap kalimah pun gagal. Yang tak mengucap lagilah gagal. Yang mengucap kalimah dan menipu, gagal. Kena yang mengucap kalimah kat mulut dengan mengucap dekat hati. Untuk mengucap dekat hati ni, maksudnya kalimah yang diucap dari Tuhan dan Allah Muhammad SAW tu dah ada dalam hati dia ke tahap paling kurang Allah suka, dia kena buat kerja. Melayu yang tak nak buat kerja, mengucap kalimah pun kalimah tak ada dalam hati. Keling yang mengucap kalimah tapi menipu, tak nak buat kerja, kata belum masa pun tak ada dalam hati. Cina lagi lah tak mengucap kalimah, dan memang tak ada di mulut dan tak ada di hati. Ada setengah sikit Cina mengucap, tak buat kerja juga. Dia tak faham. Dia kata kita ikut Melayu.
Melayu Islam dia tak ada buat kerja, dia kata. Melayu pun mengucap dia tak nak buat kerja. Jadi semua akhirnya masuk neraka. Seronok dengan ceramah ni. Tu gubahan namanya tu. Kalau satu bunga tu, dia ada bunga, tapi Allah bagi saya kemampuan nak mengubah bunga. Dia ada banyak bunga-bunga kan, tapi kalau gubahan dia betul, cantik. Kalau serak aja dia tak cantik lah. Macam tu lah bayan ni juga. Gubahan perkataan, contoh yang ajar saya ni Allah tak ada lain. Jadi sekarang awak baru tahu, jangan awak ni rasa awak bagus sebab Melayu dan bagus sebab cakap kalimah, ucap kalimah. Dan Cina jangan sangka bagus sebab banyak duit dan boleh belanja apa saja. Dan Kling jangan rasa bagus yang saya ni banyak duit simpan, dan suka kelentong dan tak mau buat kerja. Kita semua tak mau masuk, tak mau jadikan dunia ni penjara, kita tak akan dapat syurga. Semua tak nak masuk penjara. Kamu kalau tak nak ke, kamu kena masuk dalam dunia ni. Kalau kamu mau, syurga tu. Syurga yang mana? Nak dapat, minta dibagi. Aduh. Bayangkan pula yang dibagi tu bukan sebarang benda. Allah gambarkan syurga tu. Ini syurga orang takwa. Iaitu syurga yang mahliganya di bawahnya sungai mengalir. Tuan cuba bayangkan di dunia ni, ada tak mahligai sungai mengalir di bawahnya? Ada? Agak-agak. Ada tak? Pernah tengok tak gambar-gambar? Kadang dia orang ada tengok apa buat masjid, the floating mosque. Dekat mana? Terengganu. Dia buat masjid, tapi masjid tu daripada, yalah dia ada daripada tanah juga, dia tepi je. Ini dekat tengah-tengah bawah sungai mengalir. Lepas tu saya pun tak faham. Di syurga tu dia ada sungai susu, sungai madu, sungai arak yang tak memabukkan, kan? Bila orang tu nak je, terus dia datang dekat mulut dia. Aduh, ini kita tak boleh fikir kan. Zup. Lepas tu sungai tu tak ada bertebing. Dia tak ada bertebing. Macam mana sungai tak boleh bertebing? Saya pergi satu kali ke Kashmir, Pakistan. Kerana bila berlaku gempa bumi yang dahsyat tu, saya pun satu kali ada kenalan orang rakan seusaha ni, rakan seusaha jemaah tabligh ni baik dengan saya. Bawa kita satu, yalah, saja jalan, bukan kita keluar pun. Saya pergi nak tengok yang Kashmir, sebenarnya India tak boleh pergi. Iqbal kata, ini falsafah, ahli falsafah India Pax, iaitu Iqbal. Apa nama dia? Iqbal kan? Dia kata syurga, dunia ni, kat dunia ni, syurga ni Kashmir. Saya pergi, saya tengok sungai dia biru warna dia. Dia bukan macam putih ni, dan ada merah. Dan saya tengok betul macam dalam syurga. Dia punya sungai tu tebingnya rendah, dan pokok-pokok dia, kalau musim berwarna-warna tu, Tapi kita, satu orang Kashmir, dia datang sini keluar masturat, jemaah wanita. Dia kata Iqbal salah. Syurga bukan Kashmir. Syurga Malaysia. Dia kata lah. Jadi dua-dua tu tak tahulah. Tapi pada saya, dari segi future dia tu, dia macam syurga. Tapi Malaysia mana ada sungai biru pun, tak ada. Sungai merah. Merah sebab dia punya tanah sungai tu, tengok merah.
Saya bukan cakap bohong, dengan mata tengok. Kau pergilah tengok, pergilah sana. Tak boleh sebarang orang pergi Kashmir sebab tempat larangan. Jadi begitu sekali Allah buat sungai kat syurga tu boleh zup datang kat mulut dia. Boleh fikir. Satu orang nak buat dunia ni macam syurga, hotel mana ke tak boleh sampai sungai boleh datang, tak boleh. Lepas tu buah-buah didekatkan dengan tempat dia. Dia boleh plak aja buah tu dengan tangan. Begitu. Allah bagi tahu nama beberapa buah aja, tapi bukan itu buah aja ada. Buah pisang, buah kurma, buah anggur, buah tin, buah delima. Itulah yang sebut. Tuan-tuan, di dunia ni nama sama, taste tak sama dengan buah di syurga. Macam mana taste-nya tak ada siapa tahu, melainkan mereka yang dah masuk. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kat syurga tu tak ada malam. Dia hanya pada waktu asar, tak panas, tak apa. Kerja kat syurga berjalan aja. Berjalan, makan, minum dan bersetubuh yang paling lazat. Disediakan untuk orang syurga ni, Allah bagi tahu companions, teman. Kalau syurga kamu tu ada banyak bidadari, itu semua kamu punya. 2,000, 200, 2 juta, 2 bilion, semua kamu punya. 2 bilion kat dunia ni 2 orang pun susah dapat. Lepas tu Allah bagi tahu bidadari ni adalah ciptaan Allah yang special. Dalam Quran pun. Dan apa makna special tu? Iaitu dia punya burit, elasticity dia. Maknanya apa elasticity? Dia punya apa? Keanjalan dia undescribable. Tidak boleh dibayang. Dia sentiasa virgin, sentiasa anak dara. Jadi perempuan-perempuan apa nak jadi kalau dia masuk syurga? Dia jadi suami pada orang yang satu kelas dengan dia lah. Kalau suami isteri, suami beriman tinggi, isteri tak, isteri masuk neraka. Suami itu masuk syurga, dia tak ada isteri. Dia akan dikahwin dengan perempuan yang suami dia tak ada. Masuk neraka yang dia ada iman sama dengan dia. Saya tahu dia punya vagina pun dia buat ketat ke tidak. Yang diberitahu oleh Allah tu bidadari tu je ketat. Nanti kalau suami tu dengan bidadari je, si isteri tu pun dah tak suka. Saya ingat Allah buat isteri dia yang dijadikan isteri dia tu ketat lagi daripada bidadari tu. Itu di antara gambaran syurga. Itu saja kamu sekarang nak masuk. Jadi tuan-tuan yang mulia, dunia ni penjara. Untuk masuk syurga tu kena duduk dalam dunia macam penjara. Yahudi yang miskin tu cakap dengan Hasan Hussein, kamu punya datuk, itu Nabi, bagi tahu dunia ni penjara. Dunia ni syurga untuk kami. Kamu penjara. Apa pasal kamu baju baru, kaya ni? Dia bukan masalah itu. Masalahnya kat dunia ni kita kena ikut. Kita tak boleh buat suka hati. Apa kita suka kita nak buat. Kerja dakwah disuruh buat, tak nak. Kalau nak pun modified kan dia. Macam jemaah tabligh orang India kan, dia dah ubah suai. Dipanggilnya dakwah, ditipunya semua orang. Orang India, Maulana India ni, Keling ni, dia tipu semua orang. Dia kaki penipu. Dia kata jemaah tabligh ni, jemaah dakwah, si Melayu yang bodoh ni berjaya percaya Keling tu. Melayu dah malas bekerja, tapi dia tak suka tipu orang.
Dia percaya dengan sekeliling tu. Yang usaha jemaah tabligh ni dakwah. Apa dakwahnya? Orang Melayu tu bodoh, tak faham. Dakwah ni mengajak orang kepada Allah. Kuntum khaira, perkataan semua orang yang mengucap kalimah. Keling mesti faham ni, jangan cakap belum masa. Ini kuntum ni bukan untuk ulama, bukan ni. Yang ada juga Melayu-Melayu yang suka nak menipu juga, jadi keling. Dia kata kuntum ni ulama. Mana ada ulama? Ayat tu cakap kuntum, kamu. Maknanya semua yang mengucap kalimah. Jangan cuba nak tipu. Ustaz-ustaz yang kata orang kami ulama aja boleh dakwah, ini semua menipu punya orang. Yang si keling tu kata kamu dakwah, ajak orang pergi masjid, keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Ini dakwah. Ada Fathul Bari pula, bukan keling lah, tapi mungkin ada ketuan keling pula, suka tipu juga. Dia kata bagi BRIM tu pun dakwah. Saya kata ini dah belagak betul. Saya tulis lah, dia orang marah saya. Dia kata mengajak kebaikan tu apa saja, dakwah lah, dia kata. Bodoh, dia cakap. Ada orang lah. Jadi dia orang tak faham dakwah ni mengajak manusia kepada Allah. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Itulah dakwah. Bukan mengajak kepada masjid, bukan mengajak kepada semayang, bukan mengajak kepada puasa, bukan mengajak kepada berkahwin 2, bukan mengajak keluar 4 bulan, 40 hari, bukan. Jemaah tabligh mengajak orang supaya keluar, bukan mengajak kepada Allah. Siapa saja dia keluar, bangun semua 4 bulan, itu je dia. Lepas tu dia keluar 4 bulan semayang. Dia pun pergi jumpa orang, suruh ajak keluar. Nabil pun keluar, semua keluar, senang keluar. Tapi dia orang tipu Nabil, ni kerja dakwah ni kata. Nabil tak tahu, ikutlah pengacara dakwah sekarang. Nabil dengan talent dia, dia pun guna pakai untuk mengajak orang keluar juga. Jadi jemaah tabligh ni ditipu oleh orang India, ulama dia. Jemaah tabligh ni bukan usaha Nabi, usaha ulama India yang menipu orang Islam bahawa kerja mengajak orang keluar 4 bulan 40 hari, makan, minum, apa tu, bersemayang, zikir, dengar bayan aja. Dakwah. Dakwah kalau kita keluar 4 bulan 40 hari, bila kita pergi ke setiap rumah, ajak orang kafir tu kepada bagi tahu orang kafir tu tentang kalimah ni, dan ajak dia mengucap. Dan orang Islam pula ingatkan dia tentang kalimah ni dan ajak dia buat kerja mencegah mungkar. Itu baru dakwah. Da'a ilallah. Tapi orang India, ulama, hafiz, semua dengan pakaian dia, dengan hafiz dia tipu orang. Seluruh dunia faham jemaah tabligh, jemaah dakwah. Orang dakwah. Orang Melayu, orang lain semua tak. Orang dakwah. Orang dakwah. Dakwah tu kan menyampaikan, dia kata. Dakwah bukan menyampaikan. Apa dia kata Nabi ni fatana, lagi apa? Tabligh tu menyampaikan. Dalam Quran tak ada sebut macam tu. Ad'u ilallah. Maknanya mengajak manusia kepada Allah. Orang yang tak mau Allah, dia ajak supaya mau Allah. Itu nama dakwah. Yang tak mau buat kerja yang perintah Allah, dia ajak taat perintah Allah, baru dakwah. Tapi kalau kita tak mau ajak orang bukan Islam ucap kalimah, ini belum masa lagi, ini mana jemaah dakwah? Dakwah ni macam kerja Nabi-Nabi. Jumpa bukan Islam, ajak ucap kalimah. Setelah dia ucap kalimah, ajak taat perintah Allah. Perintah pertama kena ajak ialah perintah menjalankan kerja, mengajak manusia kepada Allah, atau kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerja, yang di sini orang Melayu tak nak. Keling pun tak nak. Apa pun tak nak. Semua tak nak. Yang kerja tadi, dia nak syurga. Mengucap okey. Yang satu lagi mengucap pun tak nak. Akhirnya semuanya masuk neraka.
Yang tak nak buat kerja, yang Allah bagi tahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dihantar kamu semua yang dah mengucap ni untuk ajak orang manusia seluruh dunia kepada kebaikan. Kebaikan tu apa? Mengajak supaya mereka mengucap. Meninggalkan kemungkaran daripada amalan tidak mau mengucap. Dan mengajak orang Islam yang dah mengucap, yang tak mau buat kerja dakwah, menunaikan hak mengucap, dia ajak mengucap. Itulah mengucap, dia ajak kerja buat dakwah. Jadi setengah orang kat dunia ni memang tak mau mengucap, macam kebanyakan Cina, orang putih semua. Melayu dipaksa. Macam Indonesia tak mau. Yang kedua mau mengucap, tak mau buat kerja. Si Keling menipu supaya tak buat kerja. Si Melayu memang pure malas dan ikut Keling, ditipu. Jadi mereka semua akhirnya tak dapat kalimah masuk dalam hati dia, tak dapat iman tahap tinggi, tak dapat ikut perintah Allah, tak dapat hidup dalam dunia macam penjara. Akhirnya semua masuk neraka. Okey. Bayan ni dengan izin Allah berlagu.